Krisis dalam Pati Bersatu semakin memuncak sahabat-sahabat semua. Apatah lagi yang terkini ya dikatakan ya beberapa ketua bahagian ataupun secara khususnya 17 ketua bahagian ya menghantar memorandum untuk mendesak Hamzah Zainuddin dipecat daripada Parti Bersatu dan juga jawatannya sebagai timbalan Presiden Parti Bersatu. Apa sudah berlaku sahabat-sahabat semua? Jadi ayo kita lihat ya kenyataan media ini. Jadi untuk yang pertamanya dikatakan 17 ketua bahagian bersatu di Johor menghantar memorandum rasmi mendesak supaya Hamzah Zainuddin dipecat serta-merta daripada jawatan timbalan presiden dan digugurkan keanggotaannya dalam parti. Memorandum yang ditandatangani ketua bahagian pimpinan negeri serta wakil sayap Bersatu itu diserahkan kepada Presiden Bersatu Muhyiddin Yassin serta barisan Majlis Pimpinan Tertinggi. Dalam memorandum itu mereka mendakwa desakan dibuat bukan karena sentimen politik atau perbezaan pandangan. Sebaliknya, berasaskan salah laku kepimpinan yang berat, pelanggaran perlembagaan, parti secara sistematik, serta kegagalan moral yang menyebabkan Hamzah tidak layak terus memegang sebarang jawatan. Katanya kami dengan ini mengisytiharkan bahwa kepercayaan kepada Hamzah Zainuddin telah runtuh sepenuhnya, khususnya berkaitan kegagalannya menyelesaikan kemelut dalaman Parti Bersatu di Johor serta memulihkan keadaan di Perak. Hamzah gagal menguruskan tindakan bertentangan perlembagaan parti oleh penyokongnya di Johor. Ini membuktikan ketidakupayaan beliau untuk memimpin, mengawal dan menyatukan parti. Katanya lagi ia juga mencerminkan kegagalan kepimpinan yang struktural dan tidak boleh diperbaiki menurut ada isi dalam memorandum tersebut. Dan ia juga menyebut beberapa salah laku Hamzah, termasuklah kegagalan sebagai pengarah pilihan raya negeri Sabah, tidak mengawal penyokong yang melanggar perlembagaan parti, terbabit dalam insiden kekacauan semasa Perhimpunan Agung Tahunan Bersatu 2025 dan menjalankan rundingan dengan pihak luar tanpa mandat sah kepimpinan tertinggi. Malah Hamzah sebagai timbalan presiden katanya turut mendalangi gerakan menjatuhkan presiden melalui kutipan akuan berkanun SD ya serta bersubahat dalam usaha menggagalkan PAT termasuk tindakan yang mencemarkan nama baik presiden. Katanya lagi kepimpinan Johor mendesak lembaga disiplin menjalankan prosedur segera dan menjatuhkan hukuman pemecatan. Manakala MPT diminta menggunakan kuasa perlembagaan bagi menamatkan jawatan dan keanggotaan Hamzah tanpa sebarang kompromi. Wow. Jadi ramai kabar angin mengatakan individu yang menjadi dalang yang bertanggung jawab dalam rancangan untuk menjatuhkan Muhyiddin adalah Hamzah. Jadi adakah benar sebenarnya Hamzah ini adalah dalang yang dikatakan itu seperti mana dakwaan yang dibuat ya oleh 17 ketua bahagian di Bersatu Johor ini, sahabat-sahabat semua. Jadi kalau benarlah sahabat semua, ya nampaknya di dalam Parti Bersatu ini juga ya sedang ada krisis dalaman, ya, perebutan kuasa, perebutan jawatan dan sebagainya. Malangnya yang lebih teruk lagi apabila kita nampak mereka tim B yang memihak kepada Hamzah Zainuddin ini mendesak Muhyiddin Yassin untuk meletak jawatan. Nah, sekarang ini serang menyerang. Sekarang desak Hamzah pula untuk dipecat. Waduh. Apa sudah berlaku sahabat-sahabat semua. Jadi apapun saya ingin ucapkan sekali lagi kepada ahli parlimen Yassin. Ya mungkin karena hasil ini adalah hasil doa laknat dan juga doa kunut nazilah yang dibacakan oleh ahli parlimen Yassin ini. Yang sekarang ini seakan-akan berbalik kepada Perikatan Nasional. Bukan saja kepada PAS, tetapi juga kepada Parti Bersatu. Jadi selain itu, ya seorang lagi pemimpin daripada Bersatu. Mungkin ini adalah tim B ya yang menyokong Hamzah. Ia mendakwa Razali hipokrit karena nyatakan kesetiaan kepada Muhyiddin Yassin. Wow, itu antara serangan ya terkini daripada seorang mungkin sekutu kepada Hamzah Zainuddin.
yaitu karena apa ya? Karena satu kenyataan Ketua Badan Pimpinan Negeri Bersatu Terengganu yaitu Razali Idris yang menyatakan kesetiaan kepada Muhyiddin Yassin disifatkan sebagai hipokrit dan bercanggah dengan tindakannya sendiri dalam pemilihan parti lalu. Setiausaha Bahagian Bersatu Dungun Ahmad Tarmizi mendakwa Razali didakwa pernah ingkar terhadap formula presiden apabila mencalonkan dirinya sebagai naib presiden serta mengotai gerakan menggagalkan formula tersebut di bahagian-bahagian Terengganu. Katanya keutamaan Ketua BPN seharusnya tertumpu kepada usaha untuk memperkuatkan parti peringkat negeri berbanding membuat kenyataan berhubung kesetiaan kepada pucuk pimpinan. Prestasi semasa Bersatu Terengganu pada hakikatnya masih belum mencapai tahap yang membanggakan. Usaha penambah keahlian dan penubuhan cawangan baharu tidak menunjukkan peningkatan signifikan, malah terdapat cawangan sedia ada yang tidak lagi aktif dan tidak digerakkan secara tersusun, katanya dalam satu kenyataan hari ini. Beliau turut mempersoalkan sama ada presiden dimaklumkan mengenai keadaan sebenar organisasi parti di Terengganu, termasuk kegagalan melaksanakan penyelarasan serta pelan tindakan yang jelas dan menyeluruh di peringkat negeri. Dalam pada itu, Ahmad Tarmizi mendakwah beberapa lawatan pimpinan negeri ke bahagian-bahagian tidak dimaklumkan secara resmi kepada jawatan kuasa bahagian sehingga menimbulkan kekeliruan sekaligus mencerminkan kelemahan kepimpinan negeri di Terengganu. Katanya dari sudut peranan Razali sebagai ahli Dewan Undangan Negeri serta Esko Pelancongan Budaya dan Alam Sekitar, impak terhadap pengukuhan sokongan rakyat kepada parti itu juga belum menunjukkan hasil yang memberangsangkan. Sehubungan itu Bersatu Bahagian Dungun menyarankan agar Razali memberi tumpuan sepenuhnya kepada pengukuhan organisasi parti Bersatu di Terengganu dan bukan sekadar menyatakan sokongan kepada Muhyiddin tanpa disokong kekuatan akar umbi, katanya. Wow. Jadi ini bukan dongeng, ini bukan cerita dongeng sahabat semua. Ini adalah cerita reality yang sedang berlaku ya di antara pimpinan-pimpinan Bersatu sendiri yang saling ya serang menyerang di antara satu sama lain, yang saling mendesak untuk pemimpin dua pemimpin mereka untuk didesak meletak jawatan, yaitu Muhyiddin. Tim E-nya mendesak untuk Hamzah dipecat, Muhyiddin pula didesak untuk mengundurkan diri. Dan sekali lagi kita harus ucapkan lah ya, kita harus ucapkan jutaan terima kasih kepada kepada ahli parlimen Yassin daripada Parti PAS, karena hasil ya ini mungkin besar kemungkinan adalah hasil doa kunut nazilah dan juga doa laknat yang dibacakan oleh ahli parlimen Yassin ini. Jadi kita harapkan ahli parlimen Yassin ini muncullah selalu, doakanlah doa laknat banyak-banyak supaya ia akan berbalik ya kepada parti Anda sendiri seperti mana yang sedang berlaku pada hari ini. Seakannya ya doa laknat itu kembali kepada parti mereka PAS dan juga Bersatu Perikatan Nasional. Jadi itu pandangan saya sahabat semua. Adakah Anda setuju atau tidak? Anda boleh berikan komen dalam ruangan komen. Terima kasih. Sampai kita berjumpa lagi dalam info dan update yang seterusnya. Sekian, bye-bye.